Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita. Sambungan pada pelajaran 4 muka surat 42, iaitu berkenaan dengan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, iaitu yang kita akan membicarakan tentang mukjizat, iaitu satu mukjizat iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum ni kita dah cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj itu adalah satu mukjizat. Kali ini kita cerita sedikit apakah peristiwa yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Sebelum tu baik kita tengok dalam pembelajaran kita, kita perlu menguasai nombor satu tu hasil pembelajaran menceritakan Isra' dan Mi'raj. Sekurang-kurangnya kita dapat memahami cerita Isra' dan Mi'raj itu, kemudian kita dapat cerita balik secara ringkas cerita Isra' dan Mi'raj ni. Kemudian menceritakan kisah dada Nabi Muhammad dibelah. Ada cerita Isra' Mi'raj ni, dia ada ni cerita sebelum Nabi naik, dia ada kisah dada Nabi dibelah. Kemudian yang ketiga menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW diisrakan ke Baitul Muqaddis. Daripada Mekah dia pergi ke Baitul Muqaddis. Yang seterusnya, yang keempat, menceritakan kisah Nabi Muhammad di Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Daripada Baitul Muqaddis dia di Mi'raj, iaitu dia diangkat naik ke langit ke Sidratul Muntaha, satu tempat nama Sidratul Muntaha. Baik, kita mulakan cerita kita dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran yang dalam surah Isra'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra' ayat 1. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Isra' ayat 1. Itu cerita dalam Al-Quran berkenaan peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni ada terdapat di dalam Al-Quran. Maknanya cerita Isra' Mi'raj ni bukan cerita yang dongeng, maknanya cerita yang benar-benar berlaku. Sebab dia adalah mukjizat. Mukjizat salah satu daripada mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ni kita tak boleh tengok. Dia berlaku kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cerita, dan Al-Quran juga memperkuatkan lagi cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka kita wajib percaya sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni ada terdapat dalam Al-Quran. Jadi kita yang beriman dengan Al-Quran, kita kena percayalah. Jadi benda ni memang berlaku, benar-benar berlaku kepada Nabi Muhammad. Muka surat 43. Potongan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra' tersebut membuktikan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj bukanlah satu kisah yang karut atau rekaan semata-mata, tetapi ia adalah kisah benar yang tidak dapat disangkal oleh sesiapa pun. Tu kisah Isra' dan Mi'raj ada dalam Quran. Sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW telah berhadapan dengan peristiwa yang menduka citakan. Rasulullah pada tahun tu, Rasulullah mengalami dua peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi Muhammad lah. Jadi apa yang berlaku selepas isteri baginda Sayyidina Khadijah yang banyak membantu usaha dakwah baginda meninggal dunia. Memula isteri dia Khadijah meninggal dunia, selang tak berapa lama lepas tu bapa saudaranya Abu Talib pula pergi untuk selamanya. Jadi pada tahun tu dua orang yang sentiasa membantu Rasulullah, Siti Khadijah ni, daripada seorang yang kaya raya, seorang yang disegani, dia bagi semua harta benda untuk Rasulullah SAW menjalankan dakwah Islam. Sehingga dia waktu dia nak meninggal pun dia tak ada harta. Baju dia pun bertampai berapa tempat. Jadi orang yang dia dah bantu Rasulullah, banyak yang sangat dia bantu. Kemudian yang kedua, bapa saudara dia Abu Talib. Abu Talib pun ketika Nabi berada di Mekah,
Abu Talib ni lah yang banyak mempertahankan Nabi Muhammad daripada ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika tu sebab Abu Talib ni dihormati di Mekah, jadi orang segan dekat dia. Jadi apabila apa berlaku, Abu Talib lah melindungi Nabi Muhammad. Ketika tu, tahun tu, dua orang ni meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad merasa sangat sedih lah bila satu isteri dia meninggal, kemudian bapa saudara yang banyak bantu dia pun, banyak tolong dia, yang sangat sayang dengan dia meninggal. Jadi sangat sedih lah. Kematian kedua-dua insan yang amat baginda kasihi dan berpengaruh di kota Mekah pada ketika itu memberi kesan yang besar kepada baginda. Hal ini kerana orang kafir Quraisy semakin hebat menentang ajaran Islam, melakukan kezaliman ke atas baginda. Untuk merawat kedukaan Rasulullah SAW, Allah telah menjemput baginda bertemu dengannya. Allah Ta'ala menjemput baginda untuk bertemu dengan Allah melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni ialah peristiwa Allah Ta'ala jemput Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maknanya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni Allah Ta'ala jemput. Bukan Nabi pi saja-saja dia kena pi, dia dijemput baru dia pi. Baik, kita tengok dalam muka surat 44. Unit 1. Pengertian Isra' dan Mi'raj. Apa pengertian Isra' dan Mi'raj? Kita baca sikitlah. Okey. Isra' dari segi bahasa ialah perjalanan pada waktu malam. Isra' ni perjalanan waktu malam. Peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku pada waktu malam lah. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril berjalan pada waktu malam. Isra' ni daripada segi bahasa, Isra' ni dalam bahasa Arab maksud dia berjalan malam. Jadi jalan malam, kamu kata Isra' pula, jom kita Isra' pergi mana-mana, jalan malam. Okey, dari segi istilah adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, iaitu perjalanan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jarak dia lebih kurang 1249. 1250 lah lebih kurang. Perjalanan dalam satu malam. Zaman tu, bukan zaman lah. Nombor 2, Mi'raj dari segi bahasa adalah naik ke atas. Isra' jalan waktu malam, Mi'raj naik ke atas. Baik, dari segi istilah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa dan ditemani malaikat Jibril alaihissalam ke Sidratul Muntaha. Daripada Masjidil Aqsa tu naik ke langit yang ketujuh, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, ke satu tempat dinama Sidratul Muntaha. Bila peristiwa itu berlaku? Peristiwa itu berlaku pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian yang dikenali juga sebagai tahun duka cita. Tahun duka cita, tahun apabila isteri dan bapa saudara dia meninggal lah. 10 tahun dia jadi Nabi. 10 tahun Rasulullah dilantik menjadi Nabi. Rasulullah dilantik menjadi Nabi, umur dia berapa? Siapa ingat? Umur dia 40. Umur Nabi Muhammad SAW ketika dilantik menjadi Nabi, umur baginda 40 tahun. Jadi 10 tahun selepas tu. Mana ketika ni umur Nabi 50 tahun lah. Jadi pada umur dia 50 tahun, peristiwa tu berlaku. Tahun ke-10 selepas baginda diangkat menjadi Rasul ataupun diangkat menjadi Nabi. Maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perjalanan luar biasa ini tidak mungkin dapat dilalui oleh manusia biasa tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda ni berlaku dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah, siapa pun tak boleh berlaku. Dalam surah Isra' pun Nabi di Isra' dibawa, bukan dia Nabi pergi sendiri, dia dibawa. Nabi yang telah memperjalankan, yang bagi jalan, yang bawa Nabi Muhammad dibawa. Kalau dia pergi sendiri tak boleh. Macam kita, macam kamu nak pergi mana-mana, kamu kan boleh pergi sendiri. Nak pergi Kuala Lumpur boleh pergi sendiri, tak boleh. Bapak kamu bawa, ayah kamu bawa, dibawa oleh orang. Macam itulah Nabi Muhammad, dia nak pergi sendiri, bukan tak nilah, tak boleh. Jadi dia dibawa oleh malaikat dan Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dapat pi ke naik ke atas langit. Baik, sekelas info. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal itu tahun duka cita tu. Isteri pertama dia Rasulullah, isteri pertama Rasulullah Sayyidatina Khadijah. Sebab tu dia berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, dia tak berkahwin dengan orang lain lah. Walaupun Rasulullah kata dia isteri dia banyak, tapi waktu dia berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, dia tak kahwin, tak ada isteri lain, satu tu je. Beliau ialah sumber kekuatan Nabi, tempat Nabi mendapat kasih sayang, motivasi dan sokongan dalam misi dakwah baginda. Ketika Nabi dakwah tu, Sayyidatina Khadijah banyak membantu dia.
Dua, Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW yang melindungi baginda daripada ancaman Arab Jahiliyah dan golongan musyrikin Mekah. Ni bapa saudara dia. Walaupun bapa saudara dia ni dalam kisah dalam sirah dikatakan bapa saudara ni tidak memeluk Islam, tapi bapa saudara dia ni bapa saudara dia ni lah yang melindungi Nabi Muhammad SAW daripada ancaman orang Arab Jahiliyah, terutama Quraisy, orang kafir Mekah lah. Jadi dua orang ni meninggal pada tahun tu ya. Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Kemudian tengok pada muka surat 45 ada latihan 1, 2, 3. Jawab latihan tu, jawab dalam buku ni je, kemudian tangkap gambar hantar kepada saya. Baik. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya pada muka surat 46. Cerita pasal Isra' Mi'raj juga. Nanti kita tengok baca lagi. Ada lagi cerita dia sebelum Nabi naik, apa cerita dia, dada Nabi dia belah. Jadi nanti kita akan ceritakan lagi insya-Allah. Okey. Setakat itu dulu untuk buat masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.